Mak saya tak mau tinggalkan Malaysia. Mak, saya tak mau tinggalkan Malaysia. Hah, apa yang kamu cakap nih? Sila langgan saluran ini. Hai semua, nama saya Sarah Miller. Saya seorang ibu berumur 43 tahun yang tinggal di pinggir bandar San Diego, California. Saya bekerja sambilan di sebuah firma perakaunan, sambil menguruskan rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Sebenarnya, saya sedang menghadapi satu masalah yang sangat merunsingkan, yaitu tentang anak perempuan saya yang berumur 16 tahun, Daisy. Daisy dah pukul 10 pagi nih. Tak nak pergi sekolah kedah 3 bulan, kamu ambil cuti. Macam nih kamu tak boleh naik kelas nanti. Saya tak tahu. Mana boleh tak tahu kamu nih. Sampai bila nak jadi macam nih? Bisinglah, jangan kacau saya. Pintu bilik dihempas kuat. Di dalam biliknya pakaian kotor bersepah di atas lantai. Meja pula dipenuhi dengan kotak pizza kosong dan bungkusan snack kentang. Daisy bukan sahaja tidak mau ke sekolah, malah berat badannya juga semakin bertambah tanpa disedari. Kulitnya menjadi kasar, dan sepanjang hari dia hanya melayari TikTok di teleponnya. Walaupun dia mendakwa mempunyai ratusan pengikut di media sosial, dia tidak mempunyai seorang pun kawan di dunia nyata. Dia merasa terasing di sekolah, dan lama-kelamaan dia terus berhenti pergi. Adakah Anda semua mempunyai pengalaman seperti ini? Anak berubah secara tiba-tiba, membuatkan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya telah berbincang dengan suami saya, Mark. Sayang saya dah tak tahan lagi. Walaupun kita dah hantar dia ke sesi counseling, tapi tak ada kesan pun. Kalau macam ni berterusan. Sabar, Sarah. Nanti dia akan paham juga. Nanti dah 3 bulan, Mark. Coba awak fikirkan cara yang lebih konkret. Ya, tapi kalau kita paksa dia pun tak elok juga kan? Awak nih selalu macam nih. Akhirnya tak buat apa-apa pun. Suami seperti ini memang tidak boleh diharap. Nampaknya saya perlu mencari jalan sendiri. Saya berusaha sedaya upaya mencari maklumat di internet. Kemudian saya terjumpa satu artikel, belajar di luar negara mengubah kehidupan kebangkitan ajaib seorang gadis terperap di Malaysia. Apa nih? Artikel itu menceritakan tentang seorang gadis yang hampir sama seperti Daisy. Dia menjadi lebih ceria selepas mengikuti program pertukaran pelajar jangka pendek di Malaysia. Ini karena persekitaran di sana, selamat makanannya sihat, dan yang paling penting dia dikelilingi oleh orang-orang yang sangat peramah dan baik hati. Ini dia, aku kena hantar dia ke dunia luar, secara paksa. Sejujurnya, saya juga ingin berehat seketika. Setiap hari melihat keadaan anak saya dan biliknya yang bersepah itu amat menyakitkan. Keesokan paginya, saya memberitahu Mark. Saya akan hantar Daisy belajar di Malaysia. Saya dah daftarkan dia untuk kursus selama 3 bulan. Hah, dah daftarkan awak nih. Melampau sangatlah. Macam mana dengan perasaan Daisy? Habis tu awak ada cara yang lebih baik. Coba bagi sekarang. 3, 2, 1. Kan tak ada. Keputusan telah dibuat. Setelah semua urusan selesai, saya memberitahu anak perempuan saya. Daisy, bulan depan kamu akan pergi ke Malaysia untuk belajar. Apa kenapa buat keputusan? Tanpa tanya saya tak nak pergi. Allah, ini Malaysia tahu. Negara yang terkenal dengan teh tarik yang kamu suka tuh. Kamu juga boleh masuk sekolah menengah di sana. Macam dalam drama-drama Melayu. Boleh pakai baju kurung lagi. Baju kurung. Tapi, negara asing saya takut. Tak boleh. Daisy, kamu nak terus macam ni ke? Terkurung dalam bilik sepanjang masa. Kalau kamu pergi ke Malaysia, mungkin kamu boleh jadi diri kamu yang baru, di tempat yang tiada siapa kenal masa lalu kamu. Walaupun dengan berat hati, Daisy akhirnya bersetuju. Atau lebih tepat lagi, saya yang memaksanya. Pada hari pelepasan di lapangan terbang, Mak, betul ke saya, kena pergi, tak apa Daisy. 3 bulan tuh sekejap saja. Kalau ada apa-apa masalah terus hubungi Mak ya. Pada minggu pertama, Daisy menghubungi saya hampir setiap hari. Keluarga angkat kat sini baik sangat Mak. Makanan dia lain sikit tapi sedap. Ada seorang kakak nama Alia, dia banyak ajar saya macam-macam. Dia juga menghantar beberapa keping gambar seperti suasana di meja makan keluarga angkatnya. Baguslah. Nampaknya semua berjalan lancar. Tetapi selepas 3 minggu, panggilan telepon dan message daripadanya semakin berkurangan. Message yang dihantar pun hanya saya oke atau saya sibuk. Kenapa ya? Apa yang dah jadi? Mungkin dia seronok sangat kat sana. Sibuk tuh kan bagus, kata Mark. Tetapi saya tetap risau. Kemudian selepas 2 bulan saya menerima panggilan video mengejut daripada Daisy. Mak, dengar nih.
Kenapa Daisy nampak ceria? Saya tak mau tinggalkan Malaysia. Hah, maksud kamu nak tinggal di sana terus, nak sambung tempo belajar, tunggu apa yang kamu cakap nih? Apa maksud kamu? Pokoknya saya tak nak balik. Saya suka di sini. Bagi tahu mak sebabnya. Apa yang dah jadi? Susah nak jelaskan. Pendek kata saya takkan balik. Panggilan video itu terputus. Apa yang dah berlaku sebenarnya? Keesokan harinya, saya menelponnya semula, tetapi Daisy hanya mengulangi ayat yang sama. Saya takkan balik. Saya takut nak kembali ke Amerika. Takut-takut apa? Keluarga angkat kamu buat apa-apa pada kamu ke? Bukan macam tuh. Pokoknya saya tak nak balik. Sarah rasanya lebih baik kita pergi tengok keadaan dia di sana, kata Mark. Apa sebenarnya yang dah jadi takut-takut dia dipaksa buat sesuatu? Tak mungkin lah. Tapi kalau macam ni bila dah cukup 3 bulan dia betul-betul takkan balik. Betul juga. Akhirnya kami membuat keputusan. Kita pergi jemput dia. Seminggu sebelum program dia, tamat kita terbang ke Malaysia dan dengar sendiri penjelasan dia. Maka kami pun segera menempah tiket penerbangan ke Malaysia. Apa yang dah jadi dengan anak aku tuh? Takkan dia dah kena pukau kot. Setibanya di Malaysia sebaik sahaja melangkah keluar dari balai ketibaan lapangan terbang saya terhenti seketika. Mark tengok tuh. Lantai stesen LRT ini berkilat-kilat. Tak ada satu sampah pun bersihnya. Dan senang betul kedai serbaneka ada di mana-mana. Sarah sekarang bukan masanya untuk cakap pasal tuh. Kami menaiki kereta api untuk ke pekan kecil tempat Daisy tinggal. Dari tingkap kereta api terbentang luas pemandangan sawah padi yang menghijau. Apa agaknya anak kita buat ke tempat macam nih? Awak yang hantar dia ke sini kan? Yalah. Ketika kami tiba di stesen kereta api kecil itu, sejujurnya saya berasa sangat bimbang. Oleh karena kami telah memaklumkan tentang kedatangan kami, ibu keluarga angkat Daisy Puan Aminah sudah menunggu di anjung rumahnya. Selamat datang Puan Sarah Encik Mark. Jauh perjalanan mesti penat. Daisy ada di sekolah, sekejap lagi dia baliklah tuh. Mari jemput masuk. Apabila melangkah masuk ke dalam rumah saya terpegun. Rumah itu sebuah rumah kampung yang luas dengan lantai mozaik yang sejuk dan koridor yang berbau wangi kayu cengal. Dari ruang tamu kami dapat melihat pemandangan sawah padi yang indah. Saya pergi buatkan air sekejap ya. Puan Aminah tentang Daisy. Oh, Daisy itu budak yang baik sangat. Rajin dia menolong saya di dapur. Ringan tulang betul. Daisy menolong ya. Sejak kebelakangan nih dia minat betul nak belajar masakan Melayu. Setiap hari kami masak makan malam sama-sama. Daisy, kami, memasak. Susah saya nak percaya. Di rumah nak tuang air sendiri pun malas. Lagi satu pagi-pagi dia bangun awal kemas bilik sendiri lipat baju. Itu Daisy ke Puan Aminah tersenyum. Mula-mula dulu memang susah sikit, tapi sekarang dia dah banyak berubah. Sekejap ya saya panggilkan Encik Ismail. Encik Ismail, bapak keluarga angkat Daisy muncul dari halaman belakang rumah. Hai Puan Sarah Encik Mark, saya dah banyak dengar cerita tentang kamu berdua dari Daisy. Anak perempuan kami tak menyusahkan Encik sekeluarga ke mana ada. Malah anak kami Alia tuh yang nampak seronok sangat. Setiap hari ada saja gelagat mereka berdua. Assalamualaikum. Dah balik. Itu suara Daisy dan Alia. Waalaikumsalam. Saya dah balik, saya pun dah balik. Kemudian apa yang saya lihat di hadapan mata saya membuatkan saya tergamam. Gadis yang berdiri di situ, mungkin anak saya kelihatan langsing kulitnya kemerah-merahan dan rambutnya diikat kemas. Anak perempuan saya yang memakai baju kurung sekolah itu menanggalkan kasutnya dan menyusunnya dengan rapi sebelum melangkah masuk ke dalam rumah. Mak ayah, Daisy betul keni kamu Daisy. Saya tidak percaya. Dia kelihatan seperti orang yang berbeza. Tunggu sekejap ya, saya nak letak beg dan basuh tangan. Letak beg, basuh tangan. Dengan rela hati Daisy cepat sikit. Tolong mak kat dapur jerit Alia. Ya, sekejap lagi mereka berdua hilang ke dapur dengan riangnya. Mark saya sedang bermimpi ke. Saya pun tak percaya jawab Mark. Puan Aminah ketawa kecil. Terkejut ya, mula-mula dulu memang agak susah. Dia tak biasa dengan kehidupan di Malaysia. Tapi Alia banyak bawa dia berjalan-jalan. Dan lama-kelamaan dia mula berubah. Alia ni jenis yang cergas sikit jadi dia tarik Daisy keluar dari bilik. Dulu masyarakat di Malaysia memang macam ni. Anak-anak jiran bermain bersama-sama dan orang dewasa akan memerhatikan mereka. Sekarang keadaan macam ni dah jarang berlaku di Amerika. Sebab bahaya kan? Di Malaysia pun sama.
Tapi di pekan ini semangat kejiranan tuh masih kuat. Alia menjengulkan kepalanya dari dapur. Masa mula-mula Alia ajak Daisy keluar, dia cakap malaslah. Tapi Alia kata jomlah seronok tahu. Akhirnya dia pun suka. Kami naik basikal, pergi pasar malam, pergi tengok pesta kat kuil. Dia kata baru dia tahu bermain di luar nih seronok. Jauh lebih seronok daripada tengok telepon. Malam itu kami makan malam bersama keluarga angkat Daisy. Hari ini istimewa sikit saya masak dengan Daisy. Nah, Mak jemput makan dulu. Sebelum tuh Mak nak bercakap dengan Daisy. Oh, pasal tuh. Saya cakap dulu ya, Mak. Saya tak nak balik. Kamu nak tinggal di Malaysia. Jadi kamu nak lanjutkan program pertukaran nih. Tunggu sekejap Mak datang sini, sebab nak bincangkan hal nih. Mak perut dah lapar kan? Kita makan sambil berbincang. Ya, kata Daisy. Betul tuh sampuk Encik Ismail. Kita bertenang dan makan dulu. Daisy membantu menghidangkan makanan. Meja makan dipenuhi dengan lauk pauk masakan Melayu yang berbau harum. Kari ayam ikan bakar sayur lodeh dan nasi putih. Daisy menuangkan teh untuk saya dan memberikan pinggan. Daisy, kamu dah pandai hidangkan air. Ya, Puan Aminah yang ajar. Nah, jemput minum. Di Malaysia sebelum makan kita baca doa katanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pun menadah tangan. Ia sebagai tanda kesyukuran kepada pemberi rezeki, kepada tukang masak, dan kepada seluruh alam. Selepas makan, saya tidak henti-henti berasa kagum. Daisy makan dengan tertib menggunakan sudu dan garpu dan dia dapat mengasingkan tulang ikan dengan kemas. Daisy pandai guna sudu garpu dengan betul Alia yang ajar. Daisy cepat belajarkan, kata Alia sambil tersenyum. Senyuman seperti itu tidak pernah saya lihat di rumah. Makanan di Amerika terlalu berat rasanya. Keju sos. Saya rasa saya dah tak kenal rasa asli bahan masakan. Masakan di Malaysia pula sangat menitik beratkan rasa semula jadi bahan-bahan. Tak banyak bahan perasa tambahan. Masa saya kecil dulu inilah makanan kami. Walaupun sekarang masakan tradisional dah semakin kurang, kata Puan Aminah. Kulit Daisy pun dah semakin elok, kata Mark. Mestilah sebab kuasa masakan Melayu, jawab Daisy ceria. Berat badan pun dah turun tapi saya makan cukup tahu. Saya tidak percaya. Di rumah dia hanya makan pizza dan krepek kentang. Selesai makan Daisy bingkas bangun. Alhamdulillah. Saya tolong kemaskan meja ya. Kemaskan meja Daisy dengan cekapnya, mula mengangkat pinggan mangkuk. Alia turut membantu dan mereka berdua mula membasuh pinggan di dapur sambil bergelak ketawa. Mark, anak kita tuh kat rumah pinggan yang dia dah guna pun tak pernah angkat. Saya pun tak percaya. Daisy kembali dari dapur. Mak, ayah malam nih tidur di hotel kan. Esok kita bincang lagi ya. Saya nak bawa Mak dengan ayah jalan-jalan. Pasal balik tuh esok kita cakap. Saya janji esok Alia pun akan ikut sekali. Ada banyak tempat menarik yang Daisy suka. Malam nih berehatlah dulu ya. Biar saya hantarkan ke hotel. Esok pagi pukul 10 kita jumpa di sini lagi boleh. Baiklah. Aduh Mark, anak kita tuh udah banyak sangat berubah. Saya jadi takut sikit. Inikah yang dinamakan pukau? Mana mungkin. Ini perubahan yang baik. Esok kita dengar penjelasan dia perlahan-lahan. Ya, tetapi malam itu saya tidak dapat tidur. Apa sebenarnya yang berlaku di Malaysia? Kenapa dia kata dia tidak mau pulang? Apa yang dia takutkan? Pukul 10 pagi, Daisy dan Alia keluar sambil tersenyum. Selamat pagi, Mak Ayah. Hari ini kita pergi ke Pekan Lama. Kami berjalan kaki ke Pekan. Deretan rumah kedai lama dengan seni bina kolonial masih teguh berdiri. Oh, Daisy. Mak Ayah kamu datang dari jauh ya. Baik betul anak ni selalu bagi salam sapa seorang pekedai. Daisy, apa kabar? Kabar baik, Pak Cik. Nanti saya datang lagi. Daisy, semua orang kenal kamu ya. Mula-mula dulu segan juga, Mak. Tapi semua orang kat sini peramah sangat. Dulu Daisy pernah cakap kat Amerika, orang yang tak kenal tak akan bertegur sapa kan. Ya di Amerika kita akan berwaspada. Tapi di sini lain. Semua orang sangat mesra. Daisy membawa kami ke sebuah kedai kuih tradisional. Onde-onde kat sini sedap sangat tahu. Daisy, seronoknya mak ayah kamu datang. Nah, Pak Cik belanja. Terima kasih, Pak Cik. Kami duduk di bangku di luar kedai sambil makan kuih onde-onde. Sedapnya kuih nih. Kenyal dan tak melekat. Manisan di Malaysia tak macam di Amerika yang terlalu manis. Rasa manisnya sederhana tak memuakkan. Boleh rasa haruman gula Melaka dan kelapa kan? Tak ada kek warna biru atau donat pelik-pelik kat sini, kata Daisy, sambil tersenyum dan mengunyah kuihnya.
Saya sudah tidak dapat menahan diri lagi. Daisy beritahu, Mak, kenapa kamu nak tinggal di Malaysia? Mak, saya takut di Amerika. Takut di sekolah kawan-kawan selalu ejek bentuk badan saya. Di media sosial pula, semua orang tayang gambar yang sempurna dan bergaya. Saya rasa saya pun kena jadi macam mereka. Akhirnya saya semakin benci pada diri sendiri. Saya terkurung dalam bilik risaukan jumlah like. Walaupun ada beratus pengikut kawan sejati, seorang pun tak ada. Tapi bila saya datang ke Malaysia dan jumpa Alia, dia langsung tak peduli pasal berat badan saya atau bahasa Melayu saya yang pelat. Dia cuma ajak saya bermain. Barulah saya tahu betapa seronoknya bermain di luar. Jauh lebih seronok daripada tengok telepon. Begitu rupanya. Lagi satu, Puan Aminah ajar saya memasak. Saya baru tahu makanan yang dimasak sendiri ini sedap sangat dan orang-orang kat sini tak pernah kritik saya. Pak Cik Mak Cik kat pekan nih kawan-kawan sekolah semua puji saya sebab saya berusaha. Kalau saya buat silap pun mereka akan cakap tak apa lain kali coba lagi. Dan lagi satu Mak, di Malaysia saya rasa selamat berjalan seorang diri di luar. Di Amerika ada banyak tempat dan waktu yang kita tak boleh pergi kan Mak. Atu, saya saya dah jumpa tempat saya di sini. Saya takut nak balik ke Amerika. Takut jadi sunyi seorang diri semula. Dan, Mak, sebenarnya saya dah jumpa apa yang saya nak buat. Apa yang kamu nak buat. Saya nak belajar bidang pemakanan. Saya nak bekerja dalam bidang yang boleh bantu orang jadi sihat melalui makanan. Pemakanan. Ya, selepas datang ke Malaysia, badan dan minda saya berubah melalui pemakanan. Saya nak sampaikan pengalaman ini kepada orang lain yang menghadapi masalah yang sama. Dulu Daisy pernah cakap nak ajar budak-budak di Amerika tentang kebaikan makanan sihat kan Alia menyampuk. Betul, saya nak ajar budak-budak yang hanya makan makanan ringan tentang makanan yang betul-betul baik untuk badan. Saya nak belajar lebih banyak lagi dalam persekitaran macam ni. Daisy, kamu serius ke nih? Tanya Mark. Ya, jadi tolonglah benarkan saya tinggal di sini. Tapi, itu mustahil, Daisy. Macam mana dengan sekolah menengah kamu visa lagi, Daisy? Mak faham perasaan kamu. Tapi ini keputusan besar untuk keluarga kita. Biar Mak dan Ayah bincang dulu ya, kata saya. Esok kita bincang semula ya, kata Mark. Baiklah, Daisy. Mak dan Ayah akan pertimbangkan betul-betul. Esok kami nak tengok kehidupan kamu di sekolah. Kami nak tengok dengan mata kami sendiri, sama ada kamu betul-betul gembira di sini. Selepas itu baru kita buat keputusan. Baiklah. Malam itu saya masih tidak dapat tidur. Mata Daisy yang bersinar-sinar ketika menceritakan impiannya apa yang harus saya lakukan. Keesokan paginya, kami memerhatikan Daisy pergi ke sekolah dari jauh. Daisy dan Alia berjalan beriringan sambil ketawa. Daisy selamat pagi sapa seorang rakan sekolah. Selamat pagi. Cepat. Nanti kita lambat. Yalah, jom lari. Mereka berdua berlari sambil ketawa. Tengok tuh, Mak. Saya tak pernah tengok dia gembira macam tuh. Betul, anak kita betul-betul bahagia di sini. Ketika itu saya sedar, Daisy bukan lagi beban. Dia adalah anak perempuan saya yang berharga dan membanggakan. Malam itu kami bertiga berbincang. Daisy pertama sekali habiskan dulu sekolah menengah di negara kita. Kemudian kamu boleh datang ke Malaysia semula untuk university. University? Ya, kamu nak belajar bidang pemakanan kan? Gunakan 3 tahun ini untuk bersedia belajar bahasa Melayu. Selepas itu datanglah semula. Daisy itu ide yang bagus. Kita akan sentiasa jadi kawan. Tak perlu tergesa-gesa, masa untuk persediaan pun penting. 3 tahun lagi kita boleh jumpa semula, kata Alia. Betul ke saya, boleh datang untuk University Daisy, maafkan Mak. Mak hantar kamu ke Malaysia, seolah-olah nak halau kamu pergi. Tapi sebenarnya kamu anak yang hebat. Kamu seorang yang sangat berusaha, cuma Mak yang tak perasan. 3 tahun ini kamu berusaha untuk tamat pengajian. Lepas itu kamu boleh ke Malaysia. Mak bangga dengan kamu. Betul ke nih, Mak? Tapi ada syarat, kena belajar bahasa Melayu betul-betul dan walaupun dah balik ke Amerika, kekalkan diri kamu yang sekarang nih. Saya janji, beberapa bulan selepas Daisy pulang ke Amerika, setiap pagi dia bangun sendiri untuk ke sekolah. Selepas pulang, dia akan belajar bahasa Melayu. Pada hujung minggu, dia mengajar saya memasak masakan Melayu. Biliknya juga sentiasa kemas. Masa untuk melayari media sosial juga berkurangan. Mak Alia ada hantar surat. Katanya kalau tulis tangan perasaan tuh lebih sampai. Malam itu saya dan Mark berbual.
Rasa sunyi pula kan. 3 tahun lagi anak kita tuh akan betul-betul pergi ke Malaysia. Tapi Daisy dah berjaya Sarah. Itu perkara yang baik. Ya, syukurlah dia dah berubah. Anda semua pula, apakah titik permulaan yang membuatkan Anda menemui impian Anda? Sila kongsikan di ruangan komen ya. Hari ini jangan lupa, tekan butang like dan langgan saluran kami. Jika Anda suka, sila langgan dan berikan penilaian yang tinggi. Terima kasih.